Okey, standby. Cikgu dah kemotkan kertas, betul? Cikgu dah padatkan kertas. Daripada kertas yang panjang tadi, okey, yang begini, cikgu dah padatkan. You see? Standby Hong. Standby Hong. Okay, you must got this paper. Okay, standby. 1, 2, 3. Sampai, betul? Sampai. Kenapa kertas tu sampai? Because you bulat hati. You are doing something. You are performing, then your target going to be achieved. Kalau kita tak buat apa-apa, kita tak buat time management, kita tak handle 6 cabaran, kita tak akan berjaya untuk buat apa-apa sekalipun. Boleh? Lagi sekali. Cikgu buat. Okay. Ini. Dan cikgu padatkan, betul? Right. Terlebih sampai. Nazmi terlebih sampai ya. Headshot. Okay, standby. Cuba balik sekali. Okay, lagi sekali ya. Okay, standby. 1, 2, 3. Sampai. Kenapa? Firm. Exactly. Kita handle cabaran pertama. Kita handle masalah pembelajaran kita. Kita handle masalah kefahaman kita. Kita handle masalah disiplin kita. Time management kita. Jadual belajar kita. Kita handle 6 isu yang ini, dan kita dah boleh pergi move forward. Kita firm dengan apa yang nak kita capai. Goal, kata Muskan. Okay, got it. Okay, you got it. Exactly. Baik, let's see macam ni. Okay, cikgu nak share lagi. Okay, yang tak dapat. Okay, halan Okay, cikgu akan ke belakang sikit untuk tunjuk 6 cabaran sebab ada teman kita tak dapat. Bola tu kena buat saya. Okey, minta maaf, tolong ambil tangan, letak kat kepala, gosok sikit-sikit. Kena kepala pula ya. Okey, Rina, goal. Okey, alright, let's see this one. Okey, jom kita tengok slide kita. Alright. Okey, ini tadi kan, ini 6 cabaran yang tadi. Okey, bagi yang terlepas, alright, tengok ini 6 cabaran. Okey, apa dia 6 cabaran? Ini cabaran kita. Dan 6 cabaran ini kita nak kena handle. Kenapa? Sebab SPM kita pada 22 Februari hingga 22 Mac. Apa yang kita fikir sekarang ni? Kita nak fail SPM? No, we don't want to fail SPM. So, if you don't want to fail SPM, what should you do? Apa yang patut kita buat kalau kita tak nak fail SPM? Cikgu, saya dapat C, okey lah. Is it C enough for you to go to the university? Is it that C enough for you untuk pergi ke IPTS? Is that C enough for you? Don't go for C, go for A. Go for A, always go for A. Cikgu, I never got A lah. Yang saya dapat paling tinggi pun C. How can I target A? Guys, target is what you are achieve beyond your capacity. Beyond what have you achieved. Kalau sebelum ni kita dah achieve C, then kenapa nak target C lagi? Betul-betul? Kita kena target B ataupun A. Beyond your capacity sekarang ini. So, itu yang kita nak kena kejar. Itu yang akan memudahkan kita untuk sambung pengajian kita. So, adakah kita mau fail SPM? Ataupun kita mau sukses? Naik on stage, just imagine like this ya. Please imagine like this. Nama kita dalam satu perhimpunan Majlis Kecemerlangan Pelajar SPM tahun 2020. Para pelajar yang disebut nama adalah pelajar yang mendapat skor 9A dan diminta naik ke pentas bersama dengan ibu bapa masing-masing. Nama kita disebut. Imagine, bayangkan yang itu, nama kita disebut dan kita mula pegang tangan ayah, pegang tangan ibu, kita bawa mereka naik ke pentas. Apa yang kita rasa pada waktu itu? Kawan-kawan tepuk tangan. Yeah, Tanya. Go. Kawan-kawan kita tepuk tangan. Cikgu tunggu atas pentas dengan senyum. Ada hadiah untuk kita. Naik ke pentas.
nama kita disebut lagi sekali. Cikgu sampaikan hadiah, bergambar pula dengan parent on stage bersama dengan guru-guru, kawan-kawan kita ada dekat bawah. Imagine things like that happen to you. Compare dengan yang ini, which is which? Yang mana satu pilihan kita? Yang ini ataupun yang sukses? Yang mana satu? Of course kita nak yang sukses, betul-betul. So that's why we have to do something. Cabaran waktu PKP adalah cabaran yang kita nak kena handle. Kita semua dah dewasa, betul? Maka kita tahu apa yang patut kita buat. Jangan jadikan COVID-19 sebagai alasan. Jangan jadikan PKP sebagai alasan. Jangan jadikan saya tak boleh belajar ke sekolah sebagai alasan. Jangan jadikan pembelajaran online sebagai alasan. Jangan jadikan tak dapat jumpa guru sebagai alasan. Jangan jadikan alasan yang boleh menghalang kita daripada mencapai kejayaan. Kenapa kita nak jadikan alasan sedangkan kita boleh sukses, sedangkan kita boleh berjaya dengan cara kita mengolah kehidupan kita sekarang ini accordingly. Kita tak dapat jumpa cikgu, so what? Kita masih lagi boleh WhatsApp cikgu, betul-betul. Kita masih lagi boleh hantar assignment kepada cikgu, betul-betul. Kita masih lagi boleh bertanya soalan dengan cikgu, betul-betul. Kita masih lagi boleh bertanya kawan-kawan, betul-betul. Dan apa alasan kita? Saya mesti bersemuka lah. Coach, saya mesti tengok muka cikgu baru saya rasa lega. Minta cikgu letak dekat WhatsApp tu, buka cikgu dekat profile. Tengoklah muka cikgu tu masa buat soalan. Don't create alasan. Boleh? Okay, jangan cipta alasan. Right. So that's why jangan jadikan COVID sebagai penghalang untuk kita sukses. Boleh? Betulkan niat. Saya nak buat apa sekarang ni? Cikgu, apa betul saya buat sekarang ni? Yang first kali, betulkan niat. Betulkan mind setting untuk SPM. Focus on your SPM. Your game letak tepi. Your PS4 letak tepi. PS5 letak tepi dulu. Your PUBG letak tepi dulu. Alright. So sekali fokus kepada SPM. Cikgu, saya tak bolehlah tinggalkan PUBG. Boleh, mainlah. Lepas pada kita study. Boleh? Cikgu, saya main nak kena lama. Boleh, maka study lah juga lama. Okay, study lama, main PUBG pun lama. Okay apa? Fair and square. Right? So, betulkan niat dan fokus kepada untuk sukses SPM. Lukis besar-besar dekat bilik kita. Berapa SPM kita? Declare dekat mak ayah. Ayah, saya aim akan dapat 7A SPM. Declare dengan ayah. Ayah, tolong bantu saya. Yang kedua apa dia? Selesaikan isu dan gangguan masa kita fokus belajar. Selesaikan semua isu yang tu. Jangan biarkan isu-isu ini menjadi gangguan hingga menyebabkan kita tak boleh nak fokus pada nak sukses SPM. So, handle this 6 cabaran. Handle dan conquer this 6 cabaran, this 6 obstacle. Alright? Buat tindakan dan ubah diri, semak pencapaian. Of course, jangan hanya ego kata aku dah hebat, tapi kita tak pernah semak pencapaian. Semak pencapaian. Buat latihan, buat exercise, hantar pada cikgu, minta cikgu respon, minta cikgu komen, dan kita akan tahu sama ada aku ni benar-benar sudah mahir ataupun belum. Jangan hanya syok sendiri. Please, jangan hanya syok sendiri. Istiqamah dan sukses. Boleh? Okay, cikgu stop yang share ni dulu. Alright. Okay. Mari kita pergi. Ada respon tak? Okay, saya tak suka game. Bagus, Muskan. Tanya. Okay, saya tak main game. Bagus, Hon Chun. Bagus. Okay. Main tak dapat chicken. Dinner belayar. Sam, alright. Main tak dapat chicken. Betul. Okay. Rina suka layar Insta. It's okay. Rina, serve your Insta. Buatlah Instagram. Alright. Because that is satu dorongan. Okay. Kita rasa penat belajar dan kita layan Insta. It's okay. Ulang macam cikgu sebut. It's okay. Because you layan Insta after your study. Right. Make sure study 3 jam, layan Insta setengah jam, settle. Boleh? Study 3 jam, layan Facebook
layan game 1 jam. Settle. Right. Study 6 jam. Terbaik. Layan game, layan kawan-kawan, WhatsApp dan sebagainya, layan chat 1 jam. Settle. Alright. Dominannya mesti kepada belajar. Itu cara orang yang berjaya. Nak berjaya kan? Alright. So kita buat something untuk kita berjaya. Alright. Saya rekomen korang untuk download blog site. App ini mampu mengawal masa korang main phone. Thank you Rahman. Rahman dah bagi satu option, betul? Okay. So download that app. Download untuk kawal masa, untuk kita fokus pada belajar. Tak lama dah lepas pada SPM, then it's honeymoon time. Okay. So during this period, untuk 2 bulan yang ini, fokus, put aside other things. Okay. After SPM, it's honeymoon time. Relax, santailah. Yang paling baik sekali, lepas SPM, kita pergi cari kerja part time, sebab we have to do something untuk improve kita punya skill. Betul-betul? Jangan hanya santai-santai saja. Baik. Apa lagi? Isytihar dengar tak? Alright. Okay, belajar. Bagus. Alright. Yes. Okay, chat banyak dengan kawan juga ganggu pelajaran. Yeah. Yes. Merwin. Chat banyak dengan kawan juga ganggu pelajaran. Unless you are chatting about your subject. You are chatting on how to get solution on the mathematics. You are chatting on how to study more efficient on history, sejarah. You are chatting on how to resolve this issue, this masalah. That one is okay. Alright? Tapi kalau kita chatting pada perkara yang lain, it's a waste of time. Chat hanya sekadar saja. Bukan tak boleh. Boleh, tetapi minimize your time on chatting. Boleh? Alright, focus more on your study. Serius kita. Okay. Adakah 6 jam contohnya kita belajar itu, kita akan fokus solid 6 jam untuk belajar? No. Betul kan? Kita akan ada waktu break. Exactly. Kita fokus setengah jam dan kita break 5 minit. Betul-betul? Kita pergi dapur, minum air, kita kacau adik. Okay, dan kita sambung lagi belajar. Okay, 1 jam. Dan kita buka sekejap chat, tengok chat dengan member dan sebagainya. It's okay. Sebab itu kalau dalam NLP kita panggil break state. Break state bermaksud kita refresh balik minda lepas pada kita penat belajar. Setengah jam kita refresh minda. 1 jam kita refresh minda. 1 jam lagi kita refresh minda. Total out 6 jam kita belajar. Cikgu, tapi waktu kita rehat tu kira macam mana? Yes, consider belajar sebab kita rehat pada waktu. Jangan rehat, belajar setengah jam, rehat 1 jam. No! Don't do that. Okay? Boleh? Yang jadi masalahnya bila kita buka buku dan kita belajar macam tu je. So, belajar straight je, mata akan jadi penat. Badan akan jadi penat dan kita akan mula tutup buku. Lepas sejam kita dah rasa penat. Don't do that. Okay? Do exercise. Buat mind map, buat exercise, and then kita akan boleh belajar dengan cara yang lebih lama lagi. Boleh? Alright. Okay, Siong, do that, Siong. Okay? Yes, Darsin. You can do it. You can do it, Darsini. Alright. I believe in you. You can do it. Because, kenapa? Sebab kita dah berumur 17 tahun sekarang ni. Kita pula ya. You all dah berumur 17 tahun sekarang ini. So, you have gone 17 tahun sehingga sekarang ini, apa yang kita boleh buat lagi? A lot more we can do. A lot more. Lepas pada SPM, we can do a lot more. So that's why we have to do this one properly. We have to do this one energetically. We have to do this one perfectly. Alright? Then we can go for more bright future. Okay, dari sini you can do it. So, tengok yang ini. Apa masalah kita? Masalah kita adalah kita tidak nampak. Betul? So, kita tengok tadi Siong kata how to focus. Alright? Ada kawan-kawan kita yang lain tanya macam mana kita nak lebih fokus. Macam kita nak belajar lebih lama. Okey, dari sini tanya macam tu. So, kenapa? Sebab kita tak nampak, betul, apa yang patut kita buat. Contohnya begini. Alright? Let's say cikgu tutup mata cikgu sekarang ni. Okey. Alright. So, bila cikgu tutup mata, adakah cikgu boleh perform dengan baik? No.
cikgu tak akan dapat perform yang baik sebab cikgu tak nampak dengan sebenar-benarnya di mana kerusi. Cikgu tidak dilatih dalam keadaan cikgu tak nampak di mana kerusi, di mana meja, di mana kamera, di mana laptop. Cikgu tahu dekat depan tapi jaraknya berapa jauh. Mungkin cikgu akan terlanggar. Sebab apa? Sebab cikgu tidak nampak. Alright. So that's why kita nak kena belajar. Okay, kalau dalam keadaan kita tak nampak, kita mula belajar. Alright. Mula belajar macam mana cara untuk kita fokus. Kita mula belajar apa strategi untuk kita sukses. Kita mula belajar bagaimana aku nak score matematik, bagaimana aku nak score dalam essay, bagaimana aku nak buat, bagaimana aku nak lebih fokus. Bila kita dah mula belajar, apa yang berlaku adalah mata yang buta tadi dah mula nampak. See? Kita dah mula nampak. Bila kita dah mula nampak, dia akan lebih mudah untuk kita belajar. Dia akan lebih mudah untuk kita fokus. Awal-awal tadi kita tak tahu sebab kita tidak belajar. Kita tidak bertanya dengan orang lain. Kita tidak bertanya dengan pakar. So, bila kita dah dapat ilmu itu, maka kita akan lebih tahu. Itu adalah cara orang nak berjaya. Boleh-boleh? Alright. So, let's go pada slide kita sekejap. Okay? Okay, cikgu share sikit, slide sikit. Alright. Sambil-sambil itu boleh chat. Boleh tanya dengan cikgu. Okay? Alright. Rina nanti cikgu respon ya. Okay, cikgu share slide dulu. Alright, thank you Rina. Okay, boleh tanya cikgu ya dekat ruangan chat. Alright, good. So, kita nampak yang ni. Okay. Alright. Kita nak kena sumbat gol. Betul? Ingat cikgu baling kertas tadi? Mesti nak kena gol. Alright? So, bila nak kena gol, kita nak kena sepak mula. Bola tidak akan masuk gol kalau kita tak mula sepak. Betul-betul? Sepak mula dah ada dan kita mula passing kepada orang lain untuk dapatkan gol. Akhirnya kita akan gol. Cabaran ada pasukan lawan datang. Apa kita buat? Kita elak ataupun kita tackle dia agar kita masih lagi boleh lepas gol. Adakah kita mengalah? No. Kita tidak mengalah bila kita main bola. Kita akan larikan bola daripada pihak lawan. Kalau kita terlepas bola, kita still akan kejar bola untuk kita dapatkan lagi bola. Belajar juga begitu. Nak score SPM juga begitu. We have to do sepak mula. Bila nak mula sepak mula? Ada yang dah mula lama. Kalau yang belum mula, hari ini, today, after this program, start your sepak mula. Belum ada jadual, buat dulu jadual. Belum ada marker untuk tanda-tanda dekat buku, cari marker. Pergi kedai untuk beli marker. Belum tahu nak buat mind map macam mana, Google search macam mana cara nak buat mind map. Tak ada past year question, tanya kawan-kawan, tanya cikgu, Google ada past year questions. Right, so itu sepak mula kita. Mulakan hari ni. Belum ada jadual, buat jadual. Lepas pada kita sepak mula, kita akan mula passing bola, betul? Sebab kita tak akan dapat skor seorang-seorang. Exactly. Kita tidak akan dapat skor seorang-seorang. Kenapa? Sebab ada subjek matematik. Mungkin Rina lebih mahir. So, kita akan pass kepada Rina. Rina, tolong bantu saya. Maka Rina akan bantu kita untuk pastikan kita boleh gol. Mungkin sejarah kita tak mahir lagi. Maka kita akan tanya dengan Darsini. Darsini, tolong bantu saya. Maka Darsini akan sumbat gol. Bantu kita untuk kita sumbat gol. Mungkin kita berdepan dengan lawan, kita terlepas bola, maka kita kata, Hilman bantu saya. Hilman akan bantu passing bola balik kepada kita dan kita boleh sumbat gol. Yang paling penting adalah kita nak sumbat gol. Yang paling penting adalah kita nak target SPM kita score. So we have to do something. Kan tak boleh hanya biarkan saja. Boleh? Alright. Okay, so tengok botol air ni. Okay, ada botol air. Saya math pun fail. Rina, math fail previously. Betul? Hari ni, ke depan belum tahu lagi fail. Exactly. Kita belum tahu lagi ke depan bagaimana math kita, Rina. So, start now. Buat sekarang bagaimana cara untuk kita study math. Mungkin cara study kita salah. So, kita nak kena study cara yang betul. Mungkin kefahaman matematik kita tu belum tepat. So, belajar dengan kawan-kawan yang mahir. Okay, tanya mereka. Ada 9 subjek contohnya. Dalam 9 subjek, matematik paling lemah. Focus more on mathematics. Okay, do that. Alright. How to build self-confident. Right.
Nak bina self-confident adalah dengan cara kita tengok program-program yang begini. Attend kursus, dengar ceramah, baca buku. Okay? Baca buku tentang kehidupan, baca novel tentang kejayaan, cari kisah-kisah inspirasi, dengar kisah-kisah inspirasi, tengok video kisah-kisah inspirasi. Then you will build your confidence during this MCO. A lot of people gain more knowledge during this MCO. A lot of people gain more experience during this MCO. A lot of people gain more success during this MCO. A lot of people gain more profit, gain more money during this MCO. So, the MCO bukan satu penamat untuk kita tidak berjaya. Right? So, Rina, cari video, tengok dekat Google, tengok dekat YouTube, cari kisah-kisah inspirasi, tanya kejayaan orang lain bagaimana. So, do that. Then, it will build your own confidence. Okay? Alright. Iqbal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, don't just try. Do it. Don't just try. If try, okay, this is try. I want, cikgu nak baling. I try to baling. Dia tak jadi. Alright? Just baling. Just baling saja. Okay? Don't try to baling. Just baling. Don't try to do. Just do it. Nike kata apa? Just do it. Alright. Exactly. Betul. Dasnita. Tengok video murid cemerlang yang ambil result. Build your confidence through that. Alright. Yes. You can do it. You can do it. Alright. Okay. Good job, Rina. Okay. Good. How to improve our self-responsibility on studies. Yap, Shanwi. Okay. Merwin. How to improve our self-responsibility. Merwin, you have to know. You have to know why are you studying. You have to know that. Okay. Kenapa saya belajar? Kenapa cikgu buat live? Kenapa cikgu buat program? Okay, cikgu buat program sebab dijemput oleh Cikgu Hasjazura. That's why cikgu buat program. Okay, kenapa cikgu buat? Sebab passion, semangat, jiwa cikgu. I like to share my knowledge to the others. Alright? So, itu passion cikgu. That's why cikgu buat. Sekarang ni, Merwin nak kena tanya, kenapa saya buat gini? Okay? Kenapa saya mesti buat? Why? You have to ask yourself, what is your big why? What is your big why? You want to achieve what? I'm going to study this BM because I want to score A. Why do you need to score A? I need to score A because I want to go to the university. Where? Why do you want to go to university? I want to go to university because I want to do business. I want to have a good life. I want to be a better person. You see? So ada dia punya cerita dan then Merwin, you will study more. You will be more responsibility because you know when I do this, I will get that. When I do this, I will get that. Right? Boleh? So set your mind properly. Okay? Apa yang saya akan, what will I gain when I do this? Right? Okay? Move forward. Kadang-kadang ada orang kata, kenapa belajar? Saya belajar sebab mak suruh. No. Don't do that. Okay? Mak memang suruh, tapi kita belajar bukan sebab mak suruh. Kita belajar sebab kita nak sukakan hati mak. Kita belajar sebab kita nak score. Kita belajar sebab I want to be somebody in the future. That's why kita belajar. Dan kita akan jadi lebih responsibility. Alright. Good. Okay, Merwin. Okay. Things out of the box. Actually, betul, Rina. Things out of the box. No matter what, you have to push yourself to achieve your target. Exactly. Natasha. Exactly. Push yourself. Right? Baik. Ambil contoh begini. Right? Okay. Cikgu pakai baju begini, betul? Let's say, alright, cikgu buka kod. Okay, cikgu buka kod. Alright. Siapa cikgu? Bila cikgu tak pakai kod begini, who am I di mata pelajar sekarang ni? Okay, siapa cikgu? Cuba tulis dekat chat. Bila cikgu tak pakai kod. Right.
Kawan. Okay, yes, kawan. Lagi, siapa cikgu bila cikgu tak pakai kod? Manusia biasa, just normal people, alright. Okay, lagi. A normal person, alright, lagi. Alright. Pakcik, yes, betul. Chong Wei, pakcik, lagi. Alright. Brother, alright, good. Okay, lagi. Okay, a handsome man. Okay, Sam, handsome man. Alright, tetap cikgu. Okay, daddy, yes. Right, so itu belum pakai kod. Alright, so let's say sekarang ni cikgu pakai kod. Okay, cikgu pakai kod sekarang ni. Alright, so who am I sekarang? CEO. Okay, Arissa kata CEO. Alright, CEO. Lagi, Datuk. Wow, dah ada Datuk. Okay, Sir. Alright, good. Alright. Okay, peguam, pengetua. Wah, teacher. Alright. Okay, professional guy. Okay, lecturer. Yes, okay, lecturer baby girl. Thank you. Right. So, perception is changed. Betul-betul? Because sekarang ini, kalau cikgu nak perform depan pelajar, is it proper for me to only wear t-shirt? No. Cikgu kena pakai coat. Alright? Kenapa cikgu tak pakai tie? Because cikgu berdepan dengan para pelajar. So, we have to match. Alright? So, t-shirt pelajar pakai, cikgu pakai dan ada coat. So, persepsi berubah. Daripada kerani, daripada pakcik kepada datuk, profesional, lecturer, peguam dan sebagainya. You see? Professional guy. Nampak kan? Kenapa? Because Kenapa cikgu buat begini? Because I want to gain your trust. Nampak? I'm being more responsibility because I want to gain your trust. I want to share knowledge to you. I want you to really absorb, okay, what I'm saying to you so that you can success later after this program. Boleh? So, sebab itu, apa yang cikgu buat sekarang ini adalah satu perkara bagaimana untuk cikgu sampai pada pelajar dengan cara cikgu mengubah responsibility, yang dengan cara cikgu memegang responsibility, dengan cara cikgu mengubah persepsi. Boleh role model kata dari sini. Thank you dari sini. Alright.